Saya apalagi tak kata, saya tak kisah. Tapi kita tak boleh lepas tanggungjawab ini. Saudara sedang menjadi pembangkang di Malaysia. Kena ugut, kena pukul, cari penyokong-penyokong, kena beli. Tak akan ugut, beli. Tak boleh setengah juta, 1 juta, tak 1 juta, 2 juta. Sebab itu saya minta maaf kerana di Perak sebelum DAP 2 parti keadilan yang lompat. Jadi saya minta maaf. Yang apa pengajaran? Maknanya nak pilih calon macam calon Parlimen Gopeng, kena calon yang setia, layak, semangat untuk dipercaya. Itu dapat menjadi bucai. Saya tak usah, tidak ada fikir dia lompat, dia tak ada. Itu macam nikah boleh, kalau teja boleh. Buat juga pengalaman orang yang mesti layak. Ada semua orang dia layak, kita boleh letak dia sebagai ketua kampung. Nak suruh dia jadi ahli parlimen tak sesuai. Nak suruh saya, saya ingat nak cuba, boleh tak jadi pengulu ruang setahun. Kalau saya nanti aku jadi pengulu setahun. Jadi ada orang boleh di tempat-tempat tertentu. Saya bukan nak kata nak Anwar ni nak pilih semua menjadi doktor, pakar-pakar, atau lawyer macam Datuk Noh, atau engineer macam Nizar, tak. Atau profesor macam Anwar ni, tidak. Ada orang kita ketengahkan layak pada tempatnya. Itu satu. Keduanya, akhlak dia mesti baik dan istiqamah, setia pada perjuangan. Kadang menang, kadang kalah, kadang nampak cerah. Masa dekat 16 September semua sokong. Dia tengok 16 September dia takut. Penyapu. Jadi sokong tu kadang kedudukannya. Tak boleh. Kita sokong pada prinsipnya. Sebab itu Pakatan Rakyat kita bawa buku jingle. Sebab itu saya sebut Mesir Indonesia sebagai contoh. Buku jingle kita dengar. Contoh apa? Oh kita tapi Malaysia tak begitu. Saya nak bagi tahu dari segi rasuah, dari segi buat pelari wang mana? Wang rasuah. Wang mana? Wang tipu cukai, pelari cukai. Malaysia lebih teruk daripada Mesir dan daripada Indonesia. Oh, orang tak percaya, saya bagi laporan. Sekarang ni bagi apa? Dah tak percaya cakap parlimen, cakap di Gopeng. Jadi standard saudara sekarang saya angkat dengan ini. Semua yang dengar ni taraf yang lebih tinggi, mulia daripada ahli parlimen. Ada pengajaran ni, betul. Ini saya, apapun saya kata ada hikmah. Saya kata hikmah. Apa dia hikmah? Orang kata, Anwar, kamu boleh cakap di parlimen dengan nota, dengan file. Oh, cakap di kampung pakai lepas. Oh, saya kata, okay, astagfirullahaladzim. Oh, kalau gitu, saya kena ubah. Bila saya cakap di kampung, ada tempat mana pun, saya bawa ke file ini. Ada hikmahnya. Ngamuk, dia ingat dia boleh buang kita main-main. Saudara, dia buang saya daripada parlimen Malaysia. Saya tubuh parlimen beratus tempat di Malaysia supaya angkat kesedaran rakyat. Sebab itu pada hari ini saya bawa apa? Global Financial Integrity, Illicit Financial Flows 2000-2009. Apa dia? Laporan kajian peringkat antarabangsa. Ambil TV3 atau TV3? Utusan Malaysia tu sampai ambil dia. Ini utusan. Apa dia? Badan integriti, soal kaji, soal rasuah, wang yang dicuri dari dalam negara, yang pelari cukai, yang bawa keluar. Kalau bawa untuk melabur, sah-sah tak termasuk sebenarnya. Ini wang yang curi ya. Siapa nak curi? Nyaman. Ingat orang sini boleh curi berapa? Kalau nak curi RM50 kot lah, 50 juta lah. Ada katakan siapa boleh curi RM500,000? Tak adanya. Yang ambil itu orang yang ada kuasa, sign satu kontrak RM500 juta. Ini dia, jumlah dia berapa?
Malaysia ni top. Kalah Mesir, kalah Tunisia. Berapa dia? Tahun 2000. World record. Tahun 2000. Sana tu. Macam parlimen kopi. Apa dia illicit financial flows? Ini dana haram yang dikeluarkan, wang yang dicuri dari negara. Itu maksudnya. Berapa? Tahun 2000, 28 bilion ringgit, 28 bilion dolar Amerika. Maknanya 70 bilion ringgit satu tahun. Pandai penyambut-penyambut. Itu macam tak? Sebab itu saudara, dia akan lawan kita mati-matian. Dia tak akan bagi kita bau Putrajaya. Itu kehendak dia. Siapa yang boleh tentukan kita masuk Putrajaya? Rakyat dengan izin Allah SWT. Yang itu kita kena jaga. Dia boleh try segala macam cara. Dia akan dia akan katuk, dia akan apa saja. Polis, penjara, mahkamah, apa saja, media. Kenapa? Dia takut pergi terbuka. Sudah, laporan ini keluar seminggu. Saya keluarkan hari-hari dalam tweet, dalam blog, jangan tak nampak. Ada keluar TV3? Ada. Ada keluar Aisyah Tim, ada keluar cerita? Ya, sekarang diam sikit kan. Rais, baru kamu tahu ya. Nanti Pak Rais kita sampai ke cap. Tak keluar. Sebab dia tak boleh jawab. Tahun 2028, 70 ribu juta ringgit satu tahun. Baik, 2008 dia melonjak paling tinggi di dunia. Siapa kata? Laporan ini. Malaysia penyamun ini paling tinggi di dunia. Berapa jumlahnya? 28 bilion dolar tahun 2000. Tahun 2008, 68 bilion dolar. Wow. Saya Menteri Keuangan 8 tahun. Saya macam mana ni? Banyak sangat ni. Betul, saya cek. Saya spend time pagi, malam ceramah, pagi buat kerja. Teliti satu persatu. Mana? Karena bila saya buat kenyataan, saya kena sedia jawapan. Sebab itu Datuk Najib, dia tak sanggup debat. Saya dah minta Datuk Najib, kamu kata buku jingga ni karut, muflis, bankrupt. Mari kita debat. Ada yang berani tak? Betul. 240 bilion ringgit satu tahun. Saya nak beritahu 8 tahun Menteri Keuangan, saya tak boleh kira macam mana boleh banyak ni. Katalah okey lah, setengah kita boleh jawab 100 bilion, 100 lagi. Sebab itu bila laporan ni keluar, di mana Menteri Anak Mahathir dia tanya, macam mana laporan ni? Tak penting laporan. Orang tuduh kamu, kerajaan kamu, pemimpin kamu bawa pelari wang 200 bilion. Dia tanya, tak ada. Tak penting. Ini semua fitnah belaka. Dan orang kita tak tahu, ada juga yang ketua-ketua cawangan bila menteri lalu cium tangan. Ada lagi ketua MCA bila tengok tu lagi, wah, tu pekong, begitu pekong dia. Apa ni? Kalau dia kata, dia boleh jawab. Bahkan kenyataan saya kata, Bank Negara, Securities Commission, Suruhanjaya Security, Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, EPU, Unit Perancang Ekonomi, semua, Commercial Crime Division, Anti-Corruption Commission, anti-rasuah, semua kumpul, cari, ambil siasatan. Tak betul, bagi tahu tak betul. Tapi tak ada. Kes tutup. Sudah. Boleh kita diam. Sebab itu harga minyak naik. Kalau ini boleh diselamatkan, harga minyak boleh turun. Kalau ini boleh diselamatkan, harga barang boleh kawal. Saya nak beri contoh. Meletup di Tunisia, esoknya di Jordan, Raja Abdullah Jordan mengatakan barang-barang keperluan harga turun
boleh pula dah. Maknanya boleh. Libya, Qaddafi pun semua barang-barang keperluan turun. Berlaku je Tunisia, dia takut habis bendera. Sudah. Sebab tu koma kena ajar. Ajar deh. Ya. Kalau tidak dia sombong. Bohong. Ya. Ini soal menang tenang ni sekejap tu tak bimbang saya beritahu ni okey lah. You ingat hijau dulu. Hijau ni tahun 2007. Kalah, letak tangan kali. Kalah. Saya dengar tadi kali ni gagah dia dengan korporatnya itu ini tolong Melayu itu. Kalah. Rayu habis, maka tamatlah riwayat keadilan dan Pakatan Rakyat. 2008 tempat yang sama melonjak benda besar. Negeri Selangor pun UMNO, tumbang dengan Khertoyo pun hoyo habis. So jangan, sebab itu kita kena yakin. Kita kena yakin. Kita baca apa putusan, tengok apa TV3, kalahlah kita. Tapi siapa punya? UMNO punya. Takkan nak cerita TV3 pada malam ini. Saudara UMNO, aku ketembak telah mendedahkan satu laporan yang menggemparkannya mengenai kecurian dan kehilangan ratusan bilion wang negara keluar negara. TV3 tak boleh lapor. Walaupun laporan ini ada. Saudara UMNO merujuk kepada GFI report 2009 dengan angka dan data yang lengkap dan meminta kerajaan memberi jawapan. Takkan dulu. Jadi nak heran, ada orang tengok, saya geram lah tu. Saya tengok TV3, tengok apa-apa. Saya tak tengok. Jadi orang susah cerita tu, kamu kena tiap hari nak relax je. Dan tu saya kira, aku tanya saya, kenapa okey, saya tak tengok. Tengok aku jadi bodoh. Itu satu. Saya dipukul sebab apa? Sebab EPCO. EPCO kita dah terang sikit. Dia cabak, mana ada bukti, ini fitnah. EPCO ni badan buruh di Washington dan Israel. Saya bagi nama, semua terperinci. Tak, jawapan tak boleh. Nak bagi perjanjian, tak boleh. Gantung. Dia takut kita nak bagi penjelasan di parlimen. Jadi saya guna parlimen ini nak tunjuk perjanjian. Ini perjanjian EPCO dengan Malaysia. Ditandatangani bukan oleh wakil kerajaan Malaysia, termasuk saksinya ialah Datuk Tengku Sharifuddin Tengku Ahmad, pegawai akhbar Datuk Seri Najib Perdana Menteri Malaysia. Perjanjian EPCO dengan Malaysia. Berapa dia bayar? 70 juta ringgit. Tak adakah Melayu yang cerdik nak bagi nasihat? Tak ada ke China, India yang cerdik di Malaysia? Nak kena ambil juga orang daripada Amerika, daripada Israel. Pasal apa? Ini dia Datuk Seri Najib. Ini EPCO dengan Malaysia. Kemudian EPCO kata kita tak nak kena mengenal dengan Israel. Ini hanya pembohongan ketua pemakan. Okey, saya bawa di sini perjanjian kerajaan Israel dengan EPCO. Sudah, sebab itu dia gantung saya. Ini ada perjanjian. Saya nak baca. Surat ini surat kerajaan Israel, perjanjian yang ditandatangani, orangnya, namanya semua sekali ada di sini. Wakil Yair Zarusi, wakil kerajaan Israel. Menachem Rosenberg, Harriet Hucci Weiss, wakil kerajaan Israel. Apa dia kata? We are submitting hereby the letter of agreement under which DCI International, including EPCO Associates Incorporated, Israel dan EPCO, tahun 1991 dengan Datuk Seri Najib 2009. 1999 Ehud Barak jadi Perdana Menteri Israel. Ehud Barak tu ingat, Ketua Angkatan Tentera yang seserang Palestin itu. Dia jadi Perdana Menteri Israel. Apa dia slogannya? One Israel. Tahun 1999. 10 tahun kemudian Najib Perdana Menteri Malaysia. Apa slogannya? One Malaysia.
Kebetulan. Jangan bagus. Kebetulan baik. Apa dia moto Wan Israel Ehud Barak? Moto dia people first. People, rakyat first, diutama, didahulukan. Apa dia moto 10 tahun kemudian oleh Datuk Seri Najib? Rakyat didahulukan. Kebetulan. Baik. 1999 Ehud Barak kata, untuk menawan hati rakyat supaya mereka ketepikan isu semua kebincangan dalam negara, soal rasuah, soal apa, semua masalah, kita beri dia kemudahan. Dan kemudahan ini dimulakan dengan klinik dan hospital dan program kesihatan bagi seluruh rakyat Israel. 1999. 2009 apa dia program? Klinik Satu Malaysia. cerdik. Bantulah menjayung nah. Mana yang main cerdik dia orang tampau ke? Tapi jawab mereka kebetulan. Ini menjadi film-film ini. Coba kepala otak kau coba sama. Ini yang saya bawa sebab tanggungjawab saya mewakili kawan-kawan dalam Pakatan Rakyat mengemukakan mengapa tak boleh angkat orang-orang kita Melayu, Cina, India, Iman yang pandai-pandai ini, kumpul mereka bagi nasihat bagi kerajaan. Mengapa nak ambil orang luar bayar 70 juta? Ini dia. Tak boleh apa? Gantung. Ingat saya peduli dengan itu. Telanjang sudah, pukul sudah, ukur